Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk meneruskan pembelajaran kita bagi unit ke-7 ketumpatan. Tajuk kita pada hari ini ialah banding beza ketumpatan. Standard kandungan, objek atau bahan yang lebih tumpat atau kurang tumpat daripada air. Standard pembelajaran menjelaskan pemerhatian tentang objek atau bahan yang lebih tumpat dan kurang tumpat daripada air melalui lakaran. TMK penulisan atau lisan secara kreatif. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 101. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah mengaplikasikan pengetahuan tentang ketumpatan dengan menjalankan projek atau aktiviti. Aktiviti RIA, ketumpatan cecair. Aktiviti ini boleh murid lakukan sebagai projek sains. Alat dan bahan, botol plastik, pika, corong turas, 100 ml air berwarna, 100 ml minyak masak, 100 ml gliserin. Gliserin boleh didapatkan di farmasi ataupun kedai menjual alat bahan membuat kek. Jika suka untuk mendapatkannya, murid-murid juga boleh menggantikan gliserin dengan menggunakan sirap gula ataupun menggunakan cecair pencuci pinggan. Langkah-langkah: masukkan air berwarna dahulu ke dalam botol menggunakan corong turas dan diikuti dengan minyak masak. Tutup botol dengan ketat dan goncangkan. Biarkan beberapa ketika, perhatikan perubahan yang berlaku. Seterusnya, masukkan gliserin. Jika tidak menggunakan gliserin, boleh menggunakan sirap gula ataupun cecair pencuci pinggan secara perlahan-lahan ke dalam botol dan perhatikan perubahannya. Catatkan pemerhatian kamu dan bincangkan. Soalannya, bandingkan ketumpatan air berwarna, minyak masak dan gliserin. Yang manakah lebih tumpat? Jadi berdasarkan kepada aktiviti yang telah dijalankan, kita dapati bahawa yang lebih tumpat, kalau kita tahu yang lebih tumpat ialah cair yang berada di paling bawah ataupun paling dasar botol ini. Jadi kita dapati bahawa gliserin merupakan cecair yang lebih tumpat ataupun yang paling tumpat. Manakala yang paling kurang tumpat ialah yang berada paling atas ataupun yang paling timbul di permukaan, iaitu minyak masak. Dan kita dapati air berwarna ini, air berwarna kurang tumpat berbanding gliserin, tetapi lebih tumpat daripada minyak masak. Susunkan ketumpatan cecair mengikut urutan ketumpatan secara menaik. Urutan ketumpatan secara menaik maksudnya daripada yang kurang tumpat menjadi lebih tumpat. Kalau kurang tumpat bermula dengan minyak masak, kemudian diikuti air berwarna dan akhir sekali gliserin. Baiklah, kita akan sama-sama melakukan aktiviti ini. Ini ialah eksperimen untuk kita mempelajari ketumpatan cecair dan objek di dalam cecair. Jom kita mula. Bahan-bahan yang diperlukan ialah botol kaca, sirap gula, minyak dan air berwarna. Saya menggunakan sirap gula bagi menggantikan gliserin. Pertama, disediakan satu botol kaca ataupun boleh juga menggunakan botol plastik atau botol yang luksina. Perkara seterusnya, kita masukkan air berwarna ke dalam botol. Seterusnya, tambahkan gula sirap. Dan masukkan minyak. Perhatikan apa yang berlaku. Dan
Kita biarkan beberapa minit atau seketika. Cecair ini terbahagi kepada lapisan yang berbeza kerana mempunyai ketumpatan yang berbeza. Jadi kita dapati bahawa cecair ini tidak bercampur. Sirap gula paling tumpat, jadi ianya tenggelam dan berada di lapisan paling bawah. Manakala minyak masak pula kurang tumpat, jadi ianya timbul dan berada di lapisan atas. Okey, air berwarna lebih tumpat berbanding minyak masak, tetapi kurang tumpat berbanding sirap gula. Okey, jom kita masukkan sesuatu untuk lihat apa yang berlaku. Pertama, kita masukkan pula nak logam ke dalam botol. Agaknya apa yang berlaku? Ianya tenggelam ke dasar botol. Tetapi jika buah anggur dimasukkan, jika buah anggur kita masukkan, apa yang berlaku? Buah anggur itu tenggelam melepasi minyak dan air berwarna, tetapi berada di atas lapisan sirap gula. Ini kerana sirap gula lebih tumpat daripada buah anggur. Sekarang jika dimasukkan tudung botol, kita dapati bahawa tudung botol tenggelam melepasi minyak tetapi berada di atas permukaan air berwarna. Akhir sekali, jika span dimasukkan, ianya timbul di permukaan paling atas. Minyak lebih tumpat daripada span. Hebat kan? Jadi ini kedudukan cecair, sirap gula, air berwarna, minyak, dan kedudukan objek nak logam, anggur, tudung botol serta span. Selamat mencuba. Daripada aktiviti yang kita jalankan tadi, kita dapat lihat kedudukan cecair, lapisan cecair ini dan juga kedudukan objek yang berada di dalam cecair. Rajah di bawah menunjukkan perbandingan ketumpatan beberapa jenis objek dan cecair. Nyatakan pemerhatian kamu terhadap span. Kalau pemerhatian ini ialah apa yang kita perhatikan, iaitu kita menggunakan 5 deria yang ada untuk perhatikan span. Jadi berdasarkan pemerhatian, kita dapat lihat dengan jelas menggunakan deria penglihatan kita bahawa span itu span timbul pada permukaan minyak. Span timbul pada permukaan minyak. Soalan kedua, apakah inference kamu terhadap span? Inference, masihkah ingat apakah maksud inference? Inference ialah membuat kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Jadi kita kena terangkan kenapa span tu timbul. Jadi kita tak boleh jawab contoh yang jawapan yang salah. Span itu timbul kerana span ringan. Jadi kalau dalam apa yang kita pelajari ini, ringan ataupun berat sesuatu objek itu dia tiada kaitan dengan ketumpatan. Dia tak membawa maksud kalau objek yang ringan dia mesti timbul. Tak, sebab kita boleh tengok juga buah kelapa berat tapi timbul. Kan, kapal dia berat tetapi timbul. Jadi kenapa span timbul? Jadi soalan inference ni dia lebih kita membuat kesimpulan awal. Kesimpulan awal ni maksudnya kita kaitkan dengan konsep apa yang kita belajar dalam sains itu. Kenapa
sesuatu objek itu timbul, berada di atas. Okey. Jadi jawapannya span kurang tumpat daripada minyak. Jadi bila span kurang tumpat daripada minyak, dia akan timbul. Okay, soalan ketiga, berikan inferen kamu terhadap nat logam. Jadi kita dapati nat logam, okay, pemerhatiannya ialah nat logam dia tenggelam pada dasar iaitu pada dekat sirap gula ni. Kenapa berikan inferen? Kerana nat logam paling tumpat. Jadi dia paling tumpat. Jadi bila objek yang paling tumpat, dia akan tenggelam. Okey. Objek dan cecair yang daripada air akan timbul di permukaan air. Objek apa yang timbul? Kalau kita dah belajar sebelum ni, objek yang timbul ialah objek yang kurang tumpat. Manakala objek yang lebih tumpat, dia akan tenggelam di permukaan air. Okay, latihan hari ini banding beza ketumpatan muka surat 66 buku aktiviti. Okay, banding beza ketumpatan. Rajah di bawah menunjukkan perbandingan ketumpatan beberapa jenis objek dan cecair di dalam sebuah bikar. Okay, ada objek dan cecair macam soalan tadi yang kita jawab. Jawab soalan ni, nyatakan pemerhatian kamu terhadap gabus. Okey, pemerhatian. Dan apakah inferen? Berikan inferen. Yang kedua, beri inferen yang 1, 2. 2,1. Okey. Disuruh tandakan X jika kunci dimasukkan, ke mana kunci itu akan pergi. Kedudukan dia tandakan dengan huruf X dan berikan inferen. Yang ketiga, lengkapkan ayat di bawah. Jadi itu sahaja pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Sila komen nama kelas dan nama sekolah anda di bawah. Jumpa lagi. Bye.